Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sir? Boleh dengar? Jelas Jelas. 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 Takut saya yang tak jelas. Sebab ada masalah sikit ni. Dekat saya punya iPhone ni ada problem sikit. You boleh dengar Alright. Okay, boleh. So first sekali saya nak bincang dengan kamu hari ni berkenaan dengan kamu punya mini project. Okay, mini project. Dah ada project ke nak buat? Hello? Hello? Yes, sir. Dengar tak suara saya? Saya nak confirm dengan kamu berkenaan dengan mini project. Mini project ni saya dah suruh awak cari berkenaan dengan tajuk apa yang you nak buat. You dah ada ke belum? Awak dengar tak suara saya? Hello? Hello? Dengar sir. Dengar. Tapi kamu tak jawab, tu yang masalah tu saya nak tahu. Kamu dah ada projek ke belum? Belum, sir. Jawablah, jangan tunggu, jangan tak jawab. Saya tertunggu-tunggu jawapan sama ada line problem ke ataupun tu saya tak dengar. Jadi saya nak tahu dah ada belum. Kalau tak ada, dia macam ni. Okay, mulai daripada sekarang saya nak kejap saya share, saya belum share lagi kejap. Saya nak awak tengok berkenaan dengan borang ni Okey, boleh nampak tak? Boleh nampak, saya. Nampak Okey. Ini adalah borang yang student perlu isi berkenaan dengan registration of project proposal form. Maknanya dia macam ni. Kita bagi awak pendedahan daripada semester 1 sampai semester 2 supaya nanti bila awak naik semester 4 awak kena buat final year project. So bila final year project, dia punya konsep lebih kurang macam ni jugalah dia punya kaedah ni. So you kena buat proposal, you kena isi proposal, you kena cari supervisor you sendiri. Okay, so ada banyak lecturer kan, so masing-masing kena pergi carilah lecturer mana yang dia suka. Mana yang suka dia pergilah cari. Minta jadi supervisor, tapi untuk subjek EWP yang ini kamu tak perlu cari supervisor. Kamu cuma dikendaki untuk mengisi borang ni lah. So saya nak borang ni sampai hujung minggu ni kamu kena isi lah. Kena hantar kat saya. Okey, minggu ni saya akan buat satu link untuk Google Classroom tu. Saya akan buat satu link dan saya akan buatkan dalam tu folder dia. So kamu by class. So kalau lab 2B kamu hantar ke lab 2B punya link lah. Kalau radio 2A you hantar ke 2A, kalau radio 2B hantar ke radio 2B. So saya nak minggu depan semua orang dah ada lah, sebelum kelas hari Ahad minggu depan semua orang dah isi Yang ini you boleh buat by grouping satu grup 2 orang. Sama macam dengan you buat you punya job sheet tu kan, you pakai 2 orang. So apa yang you perlu, you isi tarikh dekat sini, tarikh dia berapa hari bulan, ikutlah. Kalau kamu buat malam ni, kamu letak tarikh hari ni 8 hari bulan 8 kan. Okay, program, kalau you program laboratory, you klik, you tanda dekat laboratory lah. Kalau you radio, you letak kat radio. Tak perlu letak 2A sampai 2B sebab nanti you akan hantar ke dalam link nanti. Dalam link tu kita tahu you daripada 2A ke 2B. So nama student, student ada biasa 2 orang lah, ada yang 2 ada yang 3 kan. So kamu 2, nombor IC dengan matric number kamu. Lepas tu tajuk dia.
tajuk projek, title of the project proposal. Kamu nak buat apa tajuk projek kamu. Dalam projek kamu nak buat geban ayam, geban ayam lah. Kalau kamu nak buat projek traffic light. Ikut kamu punya projek lah. Kamu kena carilah. Lepas tu abstract of the project. Abstract ni kamu kena ceritalah sikit projek kamu ni berkenaan dengan apa. Okey, abstract dia lah. Abstract berkenaan dengan projek tu. Maknanya projek ni, projek traffic light, saya akan buat satu projek yang bernama traffic light disebabkan oleh bla 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 bla, akan dipasang di mana-mana, apa kemudahan, apa kebaikan, apa keburukan dia. Dia boleh ceritalah abstract berkenaan dengan you punya projek. Okey, clear? Ada soalan? Clear Boleh saya. So abstract tu kamu nak cerita sikit berkenaan dengan tajuk kamu tu. Kalau kamu bagi tajuk dia traffic light, kadang-kadang orang tanya agak kan, abstract dia traffic light ni berapa simpang, 3 simpang kau, 4 simpang kau, lepas tu ada pedestrian cross ke, tak ada pedestrian cross, whatever lah You nak buat smart house ke, smart house pun boleh juga you buat smart house. Smart house ni macam-macam boleh buat kan, smart kan, nama apa smart. Contoh kamu petik jari, lampu menyala, tak kisahlah sebiji lampu ke. Ataupun kamu bila tak ada orang, lampu padam sendiri ke, kita boleh buat benda tu. Projek tu simple je, kita boleh buat semua tu. So you boleh carilah dia punya projek tu, betul kena buat dia punya abstract dia. Alright, lepas tu apa lagi? Lepas tu problem statement. Okay, problem statement ni, ni selalu student salah faham sampai semester 4, semester 5 pun masih salah faham. Problem statement ni bukan problem yang kamu ada, bukan problem kamu. Contoh kamu kata, problem saya nak buat projek ni, saya tak pandai nak buat tu, saya tak pandai. Itu bukan problem. Itu cerita lain. Problem statement maksud dia begini. Maksud problem statement, contoh kamu nak buat traffic light. Kenapa kamu nak buat traffic light? Faham tak faham? Faham tak faham? Ya. Kena faham macam tu. Maknanya, bila kita buat satu projek tu, dia mesti ada reason, mesti ada sebab. Contoh kalau you kata you buat safety alarm untuk rumah kamu. Kenapa you nak buat? Sebab setahun ni banyak penyamun, contoh lah kan. Banyak berlaku pencerobohan, banyak berlaku rompakan, this and that, semua. Disebabkan itu saya nak buat projek untuk keselamatan rumah. Jadi kita buat sistem penggera kat rumah, contoh kan. Benda-benda macam tu lah. Kalau orang tanya kamu, kenapa kereta kamu kena ada penggera kan? Maknanya kalau orang buka, alarm dia bunyi, kenapa? So, kena bagi tahu lah, saya buat ni kerana selalu banyak berlaku kes pencurian kereta. Contoh macam tu lah. So, problem statement ni, you kena cerita kenapa kamu nak buat projek tu. Mesti kamu ada dia punya pengalaman kamu lah. Macam saya dulu, saya buat satu projek untuk final year projek saya masa saya belajar dulu. Saya buat saya buat berkenaan dengan kita gunakan air laut dan kita sulingkan air laut tersebut hingga boleh kita minum dengan kaedah menggunakan solar. Sebab apa? Sebab kita ambil contoh macam pulau-pulau terpencil. Contoh yang saya buat dulu macam Langkawi taklah terpencil. Langkawi moden, tapi ada pulau-pulau kecil yang di sekitar Pulau Langkawi tu, pulau-pulau kecil yang ada penghuni, kadang-kadang tak ada penghuni, kadang-kadang ada penghuni pun dalam 2-3 buah family. So kita ambil air, kalau kerajaan nak buat pipe air tu, nak salurkan pipe air ke pulau tu hanya untuk kerana 1-2 family susah. Jadi kita buatkan satu projek menyulingkan air laut dengan menggunakan kuasa matahari. Sebab elektrik pun tak ada kat pulau-pulau kecil tu. Jadi kita buat projek tu dah. Alhamdulillah berjaya lah projek tu kita buat. Walaupun saya buat separuh jalan kan. Lepas tu lecturer saya sambung. So macam itulah saya nak problem statement kamu lah. Problem statement kenapa kita buat. So salin semua maklumat tu Lepas tu dekat bawah tu ada material, hardware and software involved and estimate costing. Contoh kamu buat kata tadi smart house kan. Smart house, material apa yang kamu nak guna? Kan? Material apa? Material ni dari segi hardware dengan software lah. Kalau kamu nak buat hardware dengan software. Contoh hardware tu kita buat bentuk rumah.
Okay, kita buat bentuk rumah, kita buat pintu, kita letak sensor dekat situ, kita pasang selak, whatever lah kita buat dalam bentuk hardware. Hardware ni benda yang nampak lah, benda yang physical tu. And then kalau ada software, you cerita lah kalau you buat software. Contoh you gunakan mungkin semester 1, semester 2 ni tak pandai lagi lah buat software sebab tak belajar lagi. Belajar pun baru sikit kan. Belum buat programming lagi pun, tapi C programming you dah belajar kan dulu kan. So C programming you dah belajar, so you boleh buat software lah. Kalau nak buat pakai software selalunya kita pakai coding lah. Student kalau nanti final year memang majority kena buat hardware dengan software, dia gunakan software lah. Biasanya dia guna Arduino Uno tu lah. So itu memang budak kita memang favourite lah. Pelajar-pelajar kita semester 4, semester 5 kalau buat final year project, majority guna coding lah. Guna coding, dia gunakan satu software, kita panggil dia coding tu, dia gunakan Arduino Uno tu. Dia akan buat macam-macam lah dia orang akan buat. Sekarang ni mungkin kamu tak berapa nampak lagi, tapi naik SEM3, SEM4 esok you belajar coding. Saya tak pasti semester 2 you belajar tak belajar. You dah belajar C programming belum? Dah saya. Okay, C programming dah. Apa nama control? Tak ada lagi nanti semua you akan belajar lah. Yang tu semua tu nanti adalah dia punya subjek-subjek dia semester 3 kot. Tak belajar. So kamu kena cerita lah kamu nak guna apa. Contoh kamu nak guna perlukan PCB kan. PCB saiz 5 inci kali 6 inci sekeping. Contoh perintang 100 ohm 10 biji kan. Wire, kabel nak pakai 2 meter. Contoh benda-benda gitulah. Nak gunakan plywood kan. Berapa keping? Sekeping. Saiz berapa? 5 kaki contoh. Nak guna screw, whatever lah barang-barang yang kamu nak guna, yang hardware dengan software ni. Setiap barang yang kamu nak guna tu kamu kena listkan kat situ dengan jumlah dia berapa, dengan anggaran harga. Anggaran harga ni anggar je lah. Tak semestinya mesti you dah tahu. Alamak, paku kalau sebatang berapa kalau 10 batang berapa. Susah nak agak kan. Agak-agak je lah, RM1, RM2 kan. Macam tu lah. Faham Faham? Faham. You kena tahu you punya hardware barang apa. Sebab nanti kalau you nak buat projek, you mesti ada dia punya, ni ada lagi ke bawah ni, sketch, block diagram of your project proposal. Kita akan buat block diagram. Ini baru block diagram, nama pun sketch. Bukan lita tau. Bukan lita. Lita ni lain nanti. Lita nanti dulu. Ini dia punya apa nama, Allah Akbar. Kenapa dia hang? Sir, Ya. ada orang request Orang request? Cik. Ramai ke? Ramai juga Okay, dah masuk kan? Okey, sir. Okay. Saya tak nampak sebab saya saya tengah sharing tu kan. Thank you siapa yang ingatkan saya tu. Okay, so sketch ni kamu kena sketch lah. Sketch kamu punya block diagram of your project. Block diagram ni dia kotak-kotak 4 segi je kan. Contoh kamu kata, ada lagi tu, kejap lagi masuk, lagi masuk. Okay, kita buat kotak-kotak je block diagram. You tahu kan block diagram kan? Ni projek ni, ni rumah, ni pintu, ni input, ni output. Lagi tu lah dia punya kotak-kotak. Dia punya block diagram saja. Belum ada circuit kalau ada circuit, masukkan circuit sekali kat bawah ni. Kamu letak kat sini dia punya block diagram. Dekat bawah ni sikit, dia letak dia punya circuit. Kalau dia dah circuit biasanya, ya ini kan kalau kamu rajin, saya tak ingat sekarang, saya dah lupa dah. Dulu saya minat juga benda-benda ni. Sekarang ni saya tak minat dah buat projek-projek ni. Kalau kamu nak, kamu boleh cari dalam buku hobi tu. Hobby kit tu. Kalau kau pergi DIY pun ada rasanya hobby kit tu. Pergi kedai-kedai elektronik tu, ada hobby kit, dia bagi lengkap dah semua. Dia bagi dengan circuit, dengan komponen, dengan dia punya PCB dah buat siap lubang apa semua tu. Siap dah, benda tu memang dah ada siap. Tapi
Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi saya tak nak lah you pakai PCB yang dia bagi tu. PCB yang dia bagi, dia buat cantik lah, dia buat line. Kan, dia buat dia punya tracking, dia buat dia punya lubang tebuk, kamu cuma masuk komponen. Saya tak nak yang tu. Kalau kamu nak beli yang tu boleh, tapi dia punya board tu, PCB tu kamu kena fikirlah sendiri. Kamu kena fikir sendirilah, kamu kena buat. Gunakan straight board ke, kan, guna straight board tu ke. Kamu kena buat sendirilah. Faham Faham tak faham ni? Faham saya. Okey, kalau faham senang. So, bergantung pada kamu lah. Kamu nak buat macam mana. So, tajuk saya bebaskan. Saya tak ada tetapkan tema dia apa-apa. Janji berkaitan dengan elektronik lah. Sebab ada orang tanya dulu. Sorry, saya tak apa sihat sikit. Ada student yang WhatsApp saya minggu lepas, dia tanya berkenaan dengan mini projek ni, apa-apa projek ke? Saya tak jawab pun kadang-kadang tu. Sebab apa? Sebab saya dah pesan berkali-kali kalau you nak WhatsApp saya, you letak nama you jangan salam sir, nak tanya saya susah saya nak jawab. Okay? So ada juga ni, ada 4-5 orang yang nanti saya cerita. Kan, kalau nak mesej kat saya, mesej lengkap dengan nama, dengan kelas mana, sebab saya tak hafal. Saya cakap juga, saya tak hafal dan saya tak save nombor kamu. Satu nombor pun saya tak save. Saya cuma dalam grup je. Kalau you hantar dalam grup, okay, mungkin saya tahulah kelas mana. Tapi kalau you hantar personal, saya memang tak save nama individu sebab banyak, nanti dia makan ruang. Okay, so ada soalan berkenaan dengan proposal ni? Saya buka untuk persoalan untuk berkenaan dengan proposal. Sebab you hantar by this week. Hari Ahad depan, before class, saya akan check siapa yang dah buat tak atau yang belum buat. Siapa yang dah hantar ke belum hantar. Okay? Nanti saya baca nama seorang-seorang. So, yang ini sebab apa saya ambil berat? Sebab yang ini markah dia 30 Markah dia 30. Bukan isi borang ni saja 30, tak. Dia bermula daripada proposal project ni. Lepas you buat, you hantar kat saya kata okey, you buat. Lepas tu nanti you kena buat projek tu. You kena buat sendirilah projek tu sampai siap. Lepas tu nanti kalau kata you dibenarkan masuk semula ke KKTM pada bulan 9, nanti you kena bawa lah projek tu. Nanti bila you buat projek tu dah siap, you kena buat dia punya report, you kena buat dia punya pamphlet, you kena buat dia punya poster. Yang tu kita akan cerita lebih lanjut nanti. Berkenaan dengan poster, berkenaan dengan pamphlet, semua tu kita akan cerita lebih detail nanti. So sekarang ni dia punya kerja, cari apa idea, apa benda yang nak buat. So kena isi proposal form ni dulu by this week. So ada soalan? Siapa nak tanya? Dia nak tanya soalan apa? Sir. Ya. Sir. Ya. Saya Roshu. Ya, Roshu nak tanya apa Roshu? Kalau dalam projek tu, kalau boleh ke kalau nak guna Arduino? Boleh kalau you tahu. Okay. So kalau tahu je boleh lah. Tak kisah, saya tak kisah. You nak guna apa pun boleh. Okay. Kalau you kata you boleh guna Arduino, you tahu dia punya coding, you tahu dia punya sambungan, up to you. You go on. Tak ada masalah. Okay sir. Thank you. Alright. Tapi jangan buat besar-besar sangat. Jangan buat yang harga beratus-ratus. Buat yang simple-simple dah. Okay? Roshu dengar je Dengar? Buat yang simple-simple. Janganlah buat projek yang besar-besar pun. Nanti takut nak sempat nak siap. Buat yang simple-simple je. Kalau semua alam sistem, sir, besar? Boleh. Okay. Boleh. Saya suggest projek apa sih? Yang paling basic lah. Saya tak ada saja sebab projek banyak. Saya tak ada bisa suggest mana pun. Okay. You boleh buka, you boleh Google pun boleh lah. You Google pun boleh. You cari dalam HobbyKit ada, dalam DIY ada. You Google lah, you cari. Banyak sangat projek-projek, apa simple projek. You Google, you cari je. Ada banyak, terlalu banyak. Buku pun ada. Kalau kamu nak cari buku-buku projek tu, simple projek. Kalau dulu saya simpan lah. Sebab saya dah lama tak buat projek. Dulu saya simpan. Buku, masa saya ngajar di Sungai Petani dulu. Ataupun di Sarawak tu memang saya ada buku. Dalam buku tu, setiap buku tu ada beratus projek. Student saya ambil kat situ je banyak-banyak nak buat apa pun.
Tapi ada yang jadi, ada yang tak jadi. Kan? Ada yang jadi, dia tak jadi. So kena trial and error lah. Okay? Ada lagi nak tanya? Nanti macam Roshu cakap buat smoke detector. Kan? Macam-macam dia buat tu. Banyak. Dia fikirlah apa lagi nak buat. Macam saya cakap dia, lampu kan. Lampu petik jari menyala, petik jari padam. Kan? Tepuk tangan lah. Tepuk tangan sekali, lampu menyala. Tepuk tangan 2 kali, lampu padam. Tu boleh buat tu. So ada dia punya teknik-teknik dia semua. Simple je. Kan? Kamu nak buat apa nama keypad boleh? Tahu keypad? Keypad macam dengan 0 sampai 9 tu, A, B, C, D kan tak kisahlah apa pun keypad tu. Keypad tu murah je berapa sen. Dia letak kat pintu, dia bagi dia punya code lock kan. Contoh nombor nak buka pintu tu kata 1, 2, 3, 4. Dia tekan 1, 2, 3, 4, pintu terbuka. Selak dia terbuka. Kan? Boleh je benda tu. Macam boleh buat. Kan? Nak start enjin kereta. Kan start enjin kereta kalau kata you nak bagi orang kalau sekarang ni kalau masuk kunci nak start. Kalau you tak on satu switch special tu, tak boleh start. You kena pandai lah modify benda tu. So, tak payahlah buat macam tu. You buat simple-simple dah lah. Kan itu yang pengalaman saya tengok student-student buat tu banyak siren. Buat siren, tak ada masalah buat siren je. Buat siren, buat bunyi macam-macam ada orang buat. Kan? Okey? Ada soalan lagi? Tak ada? Ada tak ada? Ada ramai ni, dekat 50 orang tapi suara tak dengar. Tu yang masalah tu. Tak ada eh? Okay, kalau tak ada kita masuk ke mana berkenaan dengan you punya job sheet. Okey. Saya ulang sekali lagi apa yang awak perlu buat sampai habis 4.4 tu Saya ulang kali lagi. So, ini ramai yang hantar kat saya. Ramai. Kata je ramai tapi tak ramai pun 4-5 orang je. Ada yang seorang tu tak lupa nama. 3 kali hantar tak okey-okey lagi. Sampai dia menjawab kat saya, aduh. Tak apalah. Memang belajar ni tak senang tapi kena berusaha lah, insyaAllah dapat. Kan? Kelas ni semua sihat ke? Saya dapat maklumat kelas radio 2B dah seorang Alhamdulillah sihat saya. Ada kan? Saya dengar cerita, saya dapat maklumat daripada ketua program dia. Ada kan? Radio 2B kan? Siapa dia? 2A, saya. Saya, Nadia apa? Nadia ke? Ya, saya. Nadia orang mana Nadia? Orang Kedah. Hang duduk di mana? Abang Padang Serai. Padang Serai awak yang kenal kat siapa? Mak saya kenal dekat Kilang. Lepas tu balik rumah kenal kat saya. Hang duduk kuarantin lah ni? Kuarantin kat rumah je. Tak ada demam-demam apa tak ada lah kan? Ada masa awal-awal tu je. Sekarang dah okey lah, batuk-batuk je. Jaga-jaga lah, bagi elok. Jaga-jaga sikit. Duduk bilik asin seorang kesiannya tu. Makan minum jadi macam kucing lah kan? Betul tak? Terkurung je. Jadi macam kucing, mak ketuk pintu, tak nasi kat luar, ambil makan. Sudah makan, keluar, tak kat luar, mak basuh pinggan, betul? Kalau kamu keluar pergi dapur selama. Okey, saya ulang balik berkenaan dengan job sheet 4.0, apa yang perlu kamu buat. Okey, job sheet 4.0 ni, saya suruh kamu tengok kaedah saya tengok betul lah. 1, 2, 3, 4 tu dia punya step tu. 1, 2, 3, 4 how to place component on a breadboard. Ni saya tunjuk kaedah kamu dulu. Macam nak sambung kan. Macam mana kamu nak tengok daripada schematic diagram tukar ke dalam bentuk breadboard. Yang ni dah soalan tak berkenaan dengan yang ini? Ni dua ni hari tu. Ada soalan tak? Tak ada kan? Semua orang okey kan? Semua orang okey. Siapa ada masalah tolong tanya lah.
Sebab ada yang hantar kat saya tu, yang 4-5 orang tu yang hantar kat saya tu, dia ada problem sikit lah dekat R8 dengan R9. Majoritinya yang lain semua okey. R8, R9 ramai yang dah jadi panik. Okey. R1 sampai R7 tu dia pandai, dia buat elok je. Tapi R8, R9 banyak yang problem. Kenapa? So nanti saya cerita. Okey. So yang tak ada masalah lah, semua okey dah. Ni cara-cara sambungan. Ni yang problem ni kat sini lah ni. Okey. Saya nak minta kamu, saya nak minta tolong kamu, before kamu transfer bentuk circuit ni ke dalam bentuk breadboard. Bila kamu pakai breadboard ni breadboard. Ni nama dia breadboard. Yang ini semua orang dah pandai kan. Bersambung tak bersambung tu kamu kena tahu lah. So ni apa dia ni? Saya tak nampak mata saya. ABCD ke apa ni? ABCD kan ni? ABCDE kan? Okey. So yang ni kan, 5 ni 1, 2, 3, 4, 5. 5 ni bersambung. 5 ni bersambung. 5 di bawah dengan 5 di atas ni, kiri kanan ni, dia tak bersambung. Itu memang kamu tahulah kan? Tahu tak? Lepas tu yang atas ni sebaris ni bersambung. Sampai sini saja. Kalau sini tak sambung lah. Dia jadi asing. Tu atas dengan bawah ni tak bersambung. Ni sebaris, ni 2 baris, ni 3 baris, ni 4 baris. Dia berasingan. 4 baris tu berasingan. 4 baris yang ini pun berasingan. Yang itu jelas? Jelas tak? Jelas. Jelas. Tapi bila kamu hantar kat saya tu, saya tak tahu nama sebab mereka tak bagi nama. Mereka hantar kat saya pakai gitu lah. Tapi yang saya rasa yang hantar kat saya 3 kali yang mengeluh adu itu Izzat kot. Betul Izzat? Izzat kan? Yang hantar kat saya 2-3 kali tu yang salah tu. Betul tak Izzat? Sekejap Okey, boleh dengar lagi tak? Masih dengar lagi tau? Dengar saya. Okey. Ini siapa dia? Ni saya baca, kamu jangan marah tau. Saya bukan nak marah, saya nak tanya betul-betul ni. Tak tahu, saya bagi tahu. Saya pertama lah salah dia. Ni 014815. Siapa dia ni? Siapa ni? 0148152663. Siapa dia? Saya sir. Siapa? Nama apa nama? Iqbal. Iqbal, okey. Iqbal, kamu cuba tengok kamu punya WhatsApp yang kamu hantar kat saya gambar rajah yang pertama. Faham tak? Ada tak sekarang ni? Ya, saya tengok balik. Okay. Siapa yang WhatsApp kat saya tu ready saya tunjuk. Sebab yang tak hantar saya tunjuk susah. Tapi saya maklum. Okay. Majoritinya R1 sampai R7 semuanya okey. R8, R9 dia pening kepala. Okey. Okey, Iqbal tengoklah. Tengok WhatsApp pertama yang kamu hantar kat saya. Boleh? Okey sir. Okey, cuba kamu tengok R8 dengan R9. R8 dengan R9 tu kan dia selari, betul tak? Kan selari. Tapi dia juga berselari dengan R6 dengan R7, betul tak? Betul. Okey. Lepas tu di bawah kaki R8 dengan R9 tu, kamu ambil dekat R8 tu dua-dua kamu pergi negatif, betul tak? Betul. Okey, cuba kamu tengok kamu punya circuit. R8 tu kaki dia sebelah je yang pergi negatif. Sebelah lagi pergi ke R6 tu kan? Sir. Betul tak? Pasal apa dua-dua belah pergi ke negatif? Tu kesalahan dia tu. Nampak? Okey. Itu kamu hantar yang baru kan? Salah agak kan? Yang ni salah dia makin kurang lah salah dia.
Yang kedua kamu hantar kat saya tu macam nak betul lah tapi silap sikit lagi. Kalau saya jadi kamu kan, R8 tu okey, saya terima, tak ada masalah. R8 kamu dah okey, R9 kamu tak okey. R9 kamu tak okey. Cuba kamu tengok R9. R9 kalau tengok circuit, kaki sebelah je yang pergi ke R6, R7, kaki sebelah lagi pergi negatif, betul tak? Betul. Tapi kamu punya tak ada pergi negatif pun. Kaki kamu dia pergi ke R8 baru dia pergi negatif. Tak boleh lah macam tu. Faham tak? Oh, okey. Kesilapan kamu dekat R9. Kalau R9 tu kalau saya kan, kalau saya buka kaki sebelah kanan, kaki sebelah kiri saya biarkan Kaki sebelah kiri saya biarkan. Kaki sebelah kanan saya keluar, saya pergi ke sebelah kanan. Saya buka satu step je. Saya buka satu step, lepas tu saya shortkan. Settle terus masalah kamu. Kaki 6 dengan 7 tu kamu kena shortkan lah. 6 dengan 7 tak sambung sekarang ni kan. Tapi 6 dengan 7 dalam circuit kena sambung. Faham tak? 6 dengan 7 kamu dah pakai jumper lah. Pakai jumper. Jumper. 6 dengan 7 pakai jumper. R9 cabut dulu. R9, R10, R8, R9 cabut dulu. R6 dengan R7 kamu pakai jumper dulu. Faham tak? Lepas tu R8 dengan R9 you selari kat tempat lain. You selarikan lah kat sebelah kiri, kat mana-mana pun, lubang-lubang mana tu. Kan? You selarikan dia, lepas tu you jam je nanti. Okay, clear? Okey, sir. Okay, siapa lagi? Ada lagi ni, siapa saya tanya? 011729 40784 siapa dah ni? Lab 2B. Yes, saya. Siapa tu? Wan. Nama apa? Wan Zahiri. Wan? Wan Okay. Zahiri. Wan punya problem kan? Wan punya problem. Sekarang ni, sekejap saya tengok dulu. Macam nak okey tadi. Tak okey tak? Okey, sekejap Sekejap. 8, 9. Okey. Kamu tengok circuit yang pertama yang kamu hantar kat saya. Boleh? 6, Yang 7. yang ada jumper Yang ada jumper tu. Sekejap. Saya tengok balik sekali lagi. Takut saya salah. R6 dengan R7. R6 dengan R7 dah okey. R6 dengan R7 dah okey. Lepas tu dia kena join dua tu. R6 dengan R7 tu kena join. Macam tak okey. Macam tak okey. Dekat R8 dengan R9 juga tak okey. Sama juga macam tadi. Bila you hantar yang kedua, you punya problem ni sama macam kawan kamu juga tadi. Okey, dia jadi siri pula tau. Yang kamu modify tu, R8 dengan R9 yang kedua tu, bila kamu modify R8 dengan R9 dia jadi siri tau. Itu bukan selari. Faham tak? Faham tak? Faham, sir. So kalau kamu punya ni lagi senang ni nak ubah ni sikit je. R8 tu biarkan, R9 kamu, R9 Yang kamu, second ni. yang second. R9 kamu, kan? R9 Okay. kamu, sekarang ni kaki kanan dia duduk belah kanan tu, kaki kanan tu kan dekat R9, kamu tulis R9 tu, kamu ubah dia ke sebelah kiri bagi dia selari dengan R8. Faham tak? Maknanya R9 dan R8 sebaris. Atas, R9 tu letak atas R8. Boleh? Boleh. Sama kan? Sama. Betul tak? Jadi sama kan? Tapi R6 dengan R7 tu kena pakai jumper lah. Maknanya R9 sebaris R8, lepas tu R7 tu sebaris dengan dia sebagai jumper sambung ke R6. Ya, habis settle masalah kamu. Sikit je. Okay. Okay. Faham? Faham. Okay, ubah suara sikit. Siapa lagi? Ni seorang lagi ni. 0197945983. Siapa ni? Lab 2B ke? Saya, sir.
Tu yang yang gambar kedua yang saya cakap saya nak simak tu. Gambar kedua tu okey, tak ada masalah apa. Ustaz, gambar kedua mana gambar kedua Ustaz? Gambar kedua tu tak ada masalah. Gambar kedua tu sebab dia pakai straight board tu kan. Yang tu kamu follow dekat nota je kan. Tak ada masalah yang tu. Yang tak okey tu saya kata yang breakboard tak okey kan, saya katakan satu kan. Yang breakboard tu yang saya cakap nanti saya simak. Bukan mana yang mana? Gambar kedua tu. Saya ada bagi dua gambar. Yang 4.1 tu Sorry, yang 4.1 tu saya ada bagi tapi saya cakap salah, tapi dengan kawan saya dia cakap betul. Tapi yang saya cakap yang saya nak simak tu untuk 4.0. Kamu salah baca tu. Sekejap, kamu tengok betul lah. Kamu hantar kat saya, Assalamualaikum sir, betul ke 4.0 ni kan? Betul sir. Lepas tu saya jawab balik kat kamu, saya letak pangkah merah tu kan, 4.0 betul tak? Okey, faham. Betul tak? 4.1 saya kata nanti saya semak kan? Okey. So 4.1 tak ada masalah, 4.0 yang problem tu. Okey. Jelas Siapa dia ni Nurul Aini. So kamu salah faham kot. So 4.1 tak ada masalah apa sebab kamu follow je. 4.0 yang problem. Faham Faham sir. So betulkan balik 4.0 tu. Biasanya problem dia dekat R8, R9. Okey, untuk semua orang sekarang ni Okey, siapa yang lain masih ada dengan saya kan, siapa dah hilang dah. Ada Roshu ada lagi? Ada sir. Okey, saya nak macam ni. Saya nak before kamu start, saya nak share kamu buat macam ni. Kamu label kalau saya suruh kamu label, kamu tak label. Bila kamu tak label, kamu nampak problem. Okey, label macam mana? You pergi dekat R1 ni kan, ni R1 kan. You label kat sini A, dekat sini B. Faham tak? Setiap perintah ni you labelkan dia. Dekat sini A, dekat sini B. C, saya dah buat ni. Mana dia kertas saya? Saya dah buat sendiri. Okey, saya ikut kertas saya lah. Saya buat je lah. Saya buat dekat sini A, dekat sini B. Dekat sini C, dekat sini D. Boleh ikut tak? Kamu dah print kan nota ni kan? Kamu tengok kat handphone je, tengok dekat laptop je. Tengok kat laptop. Dah print. Kena print. Siapa yang dah print boleh tolong follow saya ataupun kalau siapa yang tak print dia tengok kat laptop tu, tolong lukislah nanti circuit ni tolong lukis. Saya lukis kat kertas, saya tak print, saya lukis kat kertas. So, saya letak dekat sini, saya letakkan pakai warna merah pakai pen merah senang nampak. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lepas tu kat sini dah apa? J, mana betul? K kat sini. K, L, M, N, O, P, Q, R. Okay, clear? Clear? Boleh follow tak? Kan nak saya ulang? Kamu label lah macam mana pun. Okay, kamu boleh label. Kamu nak ubah swear boleh. A, B, C, D, E, F, G, H kat sini. Kat mana pun boleh. Awak label je. Label saja. Yang penting label. Bila you label, dah okey, kan? Baru you boleh fikir nak sambung. Okey, bila sambung, kita buat dekat breadboard. Mana saya ambil breadboard? Ada gambar ajar breadboard bawah ni? Ada kan? Okey, ada breadboard. Mana breadboard? Saya tak ada pen lah. Kalau ada pen saya boleh lukis kat sini, best kan? Saya lukis kat sini je kan? Cantik kan? Tapi tak boleh yang ni, sebab ni tak boleh. Okey, kita mula daripada sini kan? Daripada sini. So, dekat sini titik A, dekat sini titik B. Faham? Faham tak faham ni? Faham je. Sini A, sini B. Itu perintah lah perintah. Kamu lukislah perintah kat sini. A, B.
Okay. Lepas tu bawah dia C, D. Bagi sama lah baris dia kan. Kalau kata A, B, so dekat sini C, dekat sini D. Baru kita nampak. A dengan B sebaris. Betul tak? A dengan C, sorry. A, C. So A dengan C sebaris. B dengan D sebaris. Sebab kita dah letak label tadi kan. Lepas tu kita nak daripada D kita akan pergi ke E. Betul tak? So daripada D tadi kita akan pergi ke E. E kat sini. So D pergi ke E. Gariskan kan. Buatlah wire kan. D pergi E. E ada perintang. Perintang E keluar pergi ke F. Keluar F kat sini contoh kan. F. Dekat F tu kalau kamu tengok dia akan bertemu 4 kan. F, G, I, M. Betul tak? Dia akan bertemu 4 tau. F, G, I, M. 4 ada 4. Betul tak? Kamu follow tak saya ni? Follow saya. Boleh kan? So, F, G, I, M. So, ada 4. So, awak ada 5 baris kat sini kan? Ada 5 baris ni. 5. So, kamu boleh buat F, kan? F, keluar tadi kan? Keluar tadi F, G, M, I. Dia akan duduk sebaris. F, G, M, I. So, kena buat macam tu lah step dia. Baru kita nampak. So far, sampai R6, R7 tak ada masalah. Bila sampai R8, R9, you pening. You pening dekat R8, R9 tu. Sebenarnya R8, R9 tu senang je. Kalau kamu nak mudah lah kan. Kamu boleh je tarikkan bagi dia sama kan. Kan kamu tarikkan dia sama. Contoh gini. Kalau kamu tengok ni kan. Dia sengaja jahat tau. Dia letak macam ni kat awak tau. Kalau saya boleh padam benda ni. Saya boleh padam, saya tarik terus sampai sini. Saya letak R9 dekat sini. Kan? Sebaris dengan R7, saya letak R9. Saya tarik ke sini. R8 ni saya ambil sama dengan R6. Sama je konsep dia. Kan? Kita besarkan R8, R9 ni ke sini. So dia hilang lagi, kita nampak lah R6 siri dengan R8. Tapi R7 dia siri dengan R9. Tapi sebab ada line tengah, dia jadi R6, R7 selari, baru kita selarikan dengan R7 dan R8 dan R9. Itu je. So boleh lukis semula, boleh buat semua orang. So maksudnya dia sambungkan jelas ke? Ya, sambung je. Okay. Saya nak kamu buat label. Kalau kamu tak label buat masa sekarang ni, kamu baru belajar. Bila kamu baru belajar, cuba kalau kamu tengok kan, bila kamu hantar gambar kat saya tu, yang WhatsApp yang hantar kat saya tu, you all buat R8, R9 ni, mula-mula lah. Kebanyakannya mula-mula buat R8, R9 ni, macam R4, R5. Betul tak? You tengok balik you punya WhatsApp tu. You punya design. Kebanyakan susun R8, R9 ni macam mana susunan R4 dengan R5. Tak boleh sebab dia menegak, yang ini mendata. Tak sama kaedah dia. Betul tak? Cuba kamu tengok kamu punya WhatsApp. Siapa yang hantar kat saya lah gitu. Majoriti salah kat sini kat awal-awal tu. Sebab dia salah sambung je. Sudah minta tolong. Labelkan dia A, B, C, D, E, F. Baru tak nampak. Contoh kalau kata A, B, C, D kan. D ni pergi mana? D dengan B ni pergi mana? D dengan B sama je kan, satu baris kan. Ni B, ni D. B dengan D bertemu. Bila bertemu ni, ini lubang atas, ni lubang bawah tu kan. So dia tak payahlah letak wire sebab dia dah sambung dah wire tu kat bawah tu. Tapi daripada D nak pergi ke E. D nak pergi ke E ni pakailah jumper kan. D pergi ke E pakai jumper, lepas tu pakai perintah keluar F. F pergi mana? F akan bertemu dengan G. So ambil daripada wire, ambil daripada G, daripada R4G, letakkan dekat sini kan, dekat dengan F. Bagi sebaris dengan F lah. So sambung lah tu. Lepas tu R5. R5 ni ada apa? Ada I. I ni pun ambil wire, sambung ke atas lubang ni satu lagi. Kan? Lepas tu M. M mana? M datang daripada R6. Ni pun ambil wire satu, sambung. Sebab ada 5 lubang kan, awak nak guna 4 je.
Awak nak guna F, G, M. Ada 4 kaki kan? Kaki R3 ni, kaki R4, kaki R5, kaki R6. Dia mesti sebaris. 4 tu mesti sebaris. So far you all buat betul benda tu, tak ada masalah. Kat sini ada 3. Ada 3 kaki kan? Kaki R4, kaki R5, kaki R7. So, dan kalau ikut saya, SJK. S, J dengan K kena satu baris. Setempat lah. Sekeluaran dia L. L ni dia mesti jumpa dengan Q dan juga jumpa dengan N. Dia mesti tiga-tiga ni jumpa. Lepas tu jumpa lagi satu. Jumpa satu lagi tu apa dia? O. O kan. Ni O, ni N, ini Q, ini L. Dia kena macam gabung semua tu. Empat tu bergabung. Keluar dia balik kat sini. R dengan P. R dengan P kena gabung. Mesti bergabung. Kalau R dengan P tak bersambung, tak boleh. So you kena follow macam tu. Simple je. So saya minta kamu buat lagi. Buat lagi sampai siap. So yang ini kalau minggu depan saya akan check lagi sekali ya. Lagi sekali tengok semua dapat ke tak dapat. So siapa yang rajin, tak apalah WhatsApp dah kat saya seorang-seorang kan. Saya cuba semak tengok. Kadang-kadang kamu WhatsApp tu saya tak ada dekat rumah, saya kat tempat lain. Jadi lambat sikit lah saya jawab. Sebab saya nak tengok circuit ni saya tak hafal. Saya pun nak tengok circuit dulu. Takut nanti awak salah sambung. Dia yang seorang tu dia bagi sekali dengan circuit, senang saya nak semak kan. Setengah orang tak bagi circuit, dia terus bagi gambar rajah yang dia sambung tu. Dia suruh saya check. Kadang-kadang saya kat luar, bila kat luar saya perlu tengok balik dekat dia punya circuit. So boleh WhatsApp saya letak nama jangan tak letak nama. Kalau tak letak nama dapat blue tick saja. Alright. So habis habis berkenaan dengan job sheet. Ada soalan? Ada soalan? Dia yang seronok memang tak ada soalan. Tapi lepas habis kelas dia banyak soalan yang hantar WhatsApp kat saya. Personal. Okey, habis berkenaan dengan 4.0. 4.1 straight-board. Straight-board straight-board. Yang ni saya dah terang kat awak. Yang ini saya suruh awak lukis sahaja dalam bentuk straight-board. Tapi benda dah ada. Benda dah ada kat sini kan. So dia dah tunjukkan cara sambungan dia step by step sampai habis. Tak apa, awak buat je. Yang dah hantar seorang dia hantar kat saya. Kamu tak perlu letak komponen pun sebab saya dah check dah memang tak ada pun komponen. Timer 555 tak bagi pun kat awak, betul tak? Ada tak ada? Tak ada kan? Timer 555 tak ada? Tak ada. So kamu tak perlu buat yang ni, kamu just buat atas kertas sahaja. Buat atas ni saja, lepas tu nanti hantar. Sebab yang ni semua dah markah Okay. So yang dah buat tu dah seorang, dia hantar kat saya. Tak ada masalah sebab dia tu awak tiru je sebiji je, tak ada masalah pun. Habis. 4.2a. 4.2a ni dah masuk soldering. Soldering kita dah cerita hari tu, macam mana cara-cara kaedah soldering kita dah bagi tahu. So saya nak sekarang ni, kamu ada straight-board, betul? Semua ada straight-board. Straight-board ni kamu dah bahagi dua kan? Itu memang kita dah suruh dah. Straight-board tu potong dua, bahagi dua bahagi dua. Bahagi dua. So yang pertama apa yang kamu kena buat? Kamu kena buat benda ni. Simple je, tak susah pun. Soalan saya hari ni habis. Yang ni kamu faham tak nak buat apa sebenarnya? Saya nak kamu gunting wire, potong wire, jangan membazir jangan membazir. So kamu jangan potong panjang-panjang sangat. Yang ni boleh dibesarkan tak? Boleh besarkan? Boleh dibesarkan. Besar lagi tak? Okay. Kamu kena gunting wire ni betul-betul. Kamu kena potong wire ni betul-betul. Ini kamu kena buat lah. Soldering iron dah ada kan? Semua orang dah ada soldering iron. So buat ni, kamu kena buat sampai habis lah.
Kena buat macam ni lah. Kena sambung wire ni, kena lurus macam ni lah. Okay, kalau tak lurus, tak ada markah nanti, markah kamu kurang. Okay, sebab dia akan ambil 5 markah ni. Dia akan ambil 5 markah untuk projek ni saja. So, warna tak kisahlah warna tak kisah. Yang penting kamu buat tiga bahagian macam ni lah. So, you bilang lah nombor dia tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa baris saya tak ingat lah. You buat lah. Okay, ikut sini lah, ikut sini. Okay. Berapa baris ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. You buat 15 lah. You buat 15. 15 baris So 15 kali 3, 45. Jangan potong banyak-banyak Dan dia punya sorry lah saya sekejap saya minta 2 minit boleh saya minum air kejap. Boleh Boleh. Saya minum air kejap. Okey, sambung semula. Boleh dengar Right. So, saya nak kamu buatlah benda ni. Kamu buat benda ni. Kamu nak potong dia kan, wire ni kena jaga-jaga Saya nak fokuskan lagi besar sebenarnya. Supaya awak nampak. Saya nak fokuskan lagi besar. Awak tengok total, awak nampak jelas nampak jelas. So, awak tengok dekat sini yang mana senang, kuning ke merah, tak kisahlah mana-mana pun Tu tengok, dia potong dia punya kabel tu kan. Ini dia punya copper tau. Ni copper. Bawah ni copper ni, semua ni copper. Pembalut ni, balut yang merah ni, you jangan potong bagi nampak dia punya aurat dia. Saya panggil aurat lah. You faham ni tu lah senang. You faham dia punya bahasa aurat ya. Ini copper ni, wire dalam ni, tu dia punya aurat dia. Kena macam ni yang bersih macam ni kan. Jangan bagi nampak sangat. Kalau terlebih tak nampak ni pun susah juga kan. Kalau ni mungkin susah sikit nak buat. Tapi tak boleh dia punya kabel merah ni kamu jangan terpotong lebih dia punya copper tau. Dia punya insulator tu. Kalau contoh macam ni kan dia dah nampak banyak lah dia punya wire tu kan. Kamu buang dia punya insulation tu tak berapa elok. Faham macam ni kan, macam ni. Macam ni. Dia dah nampak dia punya aurat dia banyak kan. So yang ni markah ni kurang lah ni. Kita akan potong markah lah kalau macam ni punya keadaan. Kita nak yang sebaik-baiknya, serapat-rapatnya lah. Macam ni ke, mata saya tak apa terang, mata awak terang lah. Okay. Kita nak macam ni, bersih. Tak adalah dia punya nampak dia punya aurat macam ni kan. Faham tak faham ni? Jelas Saya nak kamu buat, setiap orang kena buat. Minta buat bagi elok, lurus. Jangan bengkang-bengkok pula. Clear? Clear tak clear ni? Sir. Ya. Panjang wayar je kena sama macam top seat ni ke atau bebas? Macam ni saya nak macam ni, buat macam ni semua orang. ikut macam ni. Sebiji macam ni lah. Sebiji macam ni. Warna tak apalah, warna tak kisah. Jangan kamu dapat warna apa gitu. Tak kisah, saya tak tahu warna apa dia bagi. Kan warna tak apalah, merah, kuning tu tak kisah. Kalau dia bagi hitam je lah semua. Kalau dia bagi biru, hitam, buatlah 2 warna. Tak tahu warna apa dia bagi kat awak gitu. Kan? Tapi saya nak sebiji macam ni. Boleh jelas?
Belakang ni kamu kena solder Dan solder tak ada contoh kat sini. Sepatutnya bagilah contoh solder satu kan. Bila kamu buat macam ni di belakang tu kena solder. Faham tak? Faham tak faham ni? Faham sir. Dia kena solder. Solder dia kena cantik lah. Solder dia cantik lah. Kita dah belajar dah gitu kan, solder yang cantik macam mana kan. Solder yang cantik macam mana. So bila kamu masukkan ni dalam ni, wire dia masukkan, bagi lebih sikit apa kan, nanti kita masuk tu, kita kat belakang tu kita akan bengkokkan dia. Kita akan bengkokkan macam ni, macam ni. Kita akan bengkokkan dia macam ni. Ini contoh komponen lah kan. So kita masuk, kita bengkokkan sikit lah. Macam ni, macam hari tu kita tunjuk gitu kan. Mana kita tunjuk tu, kita bengkokkan sikit kan. Bengkok macam nak masa kita nak solder baru kita bukakan dia. Kita tunjuk dah gitu kan. Masuk komponen tu kita bengkokkan sikit. Okay, you masukkan dia, macam ni kita masuk komponen kan. Kita masuk, tapi kita masuk wire lah sekarang, bukan komponen, kita masuk wire. Kita masuk wire ni bagi lebih sikit, kita bendkan dia. Kita bendkan dia, bagi dia gunakan moncong cutter tu, kita bengkokkan dia bagi rapat. Bagi rapat. Betul kita solder, baru kita gunting yang lebih. Lebih ni jangan banyak, lebih ni sikit cukup. Kalau tidak rugi wire, nanti kamu buat wire, potong wire sampai panjang-panjang, rugi je nanti kan. So, sikit je. Bengkokkan dia kat situ, lepas tu kita solder. Okay, kalau saya memang saya potong sikit je. Saya masuk sikit je, saya bending terus kat tepi ni. Tu saya terus solder. Solder sebelah, lepas tu tarik bagi lurus. Baru kita solder lagi sebelah. Kan? Faham Kita solder sebelah dulu lah. Solder sebelah. Tarik wire tu. You solder jangan lama Kalau you solder lama nanti, you letak soldering iron lama dekat atas belakang tu, nanti dia panas. Bila panas, yang kulit warna merah ni, atau warna kuning ni, dia akan cair. Nampak dia punya aurat dia nanti. Nanti lagi susah awak nak buat kerja. Faham? So, solder tu jangan ambil masa yang panjang sangat. Cun-cun je. Kan? Kamu cubalah dulu satu line dulu. Buat bagi elok, tengok. Dah faham, baru buat line sebelah. Faham Jangan pasang semua baru solder. Lepas solder tu masalah. Biasa saya dulu, mula-mula awak buat satu dulu, buat satu, cuba tengok okey tak. Kalau tak okey, buang, buat semula, padam. Bukan padam lah maknanya. You desolder, lepas tu buat lagi. Tapi wire dia bagi sikit je. Kalau tak cukup wire kena beli sendiri nanti. So, buat dia elok lah. Okey, ada soalan? Apa soalan kenaan dengan benda ni? Siapa nak tanya? Yang sahabat kita seorang itu soldering iron dia dapat belum? Ada seorang student di WhatsApp saya, dia kata soldering iron ni tak dapat. Dia tak beli lagi. Dah beli ke belum? So tolong buat benda ni, you kena buat. You kena ambil gambar. Depan belakang. Ambil gambar depan belakang. Kalau boleh ambil gambar, bukan ambil gambar daripada awal, kita ambil gambar akhir. Saya tak nak. Saya nak you ambil gambar daripada awal. Sebelum you mula buat, you letak straight board awak, you letak kabel, you letak pemotong tu, wire cutter, you letak semua, you ambil gambar. Ini komponen-komponen dengan alat-alat yang you nak guna. Ambil yang itu. Lepas tu bila you buat yang pertama, you ambil gambar. Lepas tu you buat separuh, you ambil gambar. Lepas tu yang last ambil gambar. Solder pun sama. You ambil gambar macam mana you solder kan. Kalau siapa nak buat video pun boleh buat video. Tak ada masalah. Tapi gambar saya nak ambil gambar. Sebab kalau you jadi balik ke sini, you masuk bulan 9, you balik ke sini, you kena hantar kat saya lah buat ni dengan yang dah siap solder tu. Sebab kita nak bagi markah, tak simpan sebagai pembuktian. Kamu kena letak nama apa semua nanti kita akan simpan. Kita akan bagi markah. Kalau ditakdirkan kamu tak masuk juga ke KTM bulan 9 ni, sebab tu saya suruh kamu buat gambar dengan video. Supaya nanti kita boleh upload. Kalau video biasa dia orang kata, saya tak tahu senior lah yang mana yang mengajar subjek ni kata dulu, kalau buat video nanti dia orang suruh upload dekat YouTube, you bagi link saja. Macam mana nak buat, jangan tanya. Saya tak tahu, saya tak nak buat. Okay,
Dia kata upload dekat YouTube, lepas tu bagi link, nanti staff lecturer akan buka link tersebut, dia akan tengok you punya YouTube tu. Contoh you buat rakam masa dalam 2-3 minit, putuskan betul rakam yang sambung-sambung jadilah 5 minit. Daripada awal sampai habis tu tak perlu rakam 2 jam kan, tak payahlah. Rakam sikit, lepas tu berhenti, lepas tu rakam lagi, lepas tu berhenti, lepas tu rakam lagi. Daripada awal sampai habis. Lepas tu nanti you upload dekat you punya Facebook, you bagi dekat YouTube. Lepas tu you bagi link dekat lecturer, nanti lecturer akan track bagi markah kat situ. Yang ambil gambar ni depan belakang lah, depan dengan solder lah. Faham tak faham? Kalau you balik sini senang, you bawa benda ni bagi kat saya je, nanti saya simpan je. Saya terus bagi markah kan, saya tengok depan belakang, tengok macam ular ke tak ular ke, lepas tu dia punya aurat dia nampak tak nampak ke, lepas tu solder dia macam mana, semua tu ada markah dia nanti. Okay, so kena berhati-hati. Dia tak senang tu nak dapat lurus macam ni tau, saya cakap terang ini kalau kamu boleh buat lurus-lurus macam ni semua ni, hebat lah. Ini saya rasa, saya tak tahulah lecturer mana yang buat ni sebab saya tak tahu gambar siapa dia ambil kat mana ni. Mungkin dia sendiri yang buat kot. Kalau saya jadilah buat macam ni. InsyaAllah jadilah kalau saya buat. Tapi lama tak buat, dia tak tahulah. Dia gini wire tu, kalau wire tu kamu rasa wire tu dah tak berapa lurus, tak berapa lurus, biasanya saya buat dekat tepi meja. Tu meja kerja, meja makan ke, meja apa ke kan, 4 segi kan. Betul tak? Kat tepi tu kan. Biasa saya pegang kabel tu kiri kanan, saya tarik lepas. Faham tak? Gosok kat situ. Nanti dia akan jadi lurus. Faham tak faham ni? Boleh faham tak apa yang saya maksudkan tu? Kabel yang panjang tu, nak luruskan dia bukan senang tau. Tapi biasanya kita tarik dekat penghujung ataupun dekat mana-mana lah. Biasa meja lah. Kalau saya pakai pemukul tu kan, pemukul tu kita pakai tarik bagi dia lurus. InsyaAllah dia lurus elok lah. Yang dia bagi kat kamu pun mungkin dah bengkak-bengkok, so kamu kena luruskan dia. Ketegakkan dia bagi elok. Jangan bagi nampak bengkok-bengkok. Kalau you kata, cik kami dapat pun dah bengkok. Ya betul, saya tahu kamu dapat dah bengkok-bengkok kan. Tapi kita boleh luruskan dia. Kita tarik je. Kalau kat kerusi ni pun boleh kan, kat pemegang kerusi tu kamu letak, kamu tarik kiri kanan. Macam dengan orang asal pisau tu kan, kamu buat yang tu je, nanti dia elok lah lurus tu kamu gunting dia elok lah. Okay, ada soalan? Ada soalan berkenaan dengan job sheet 4.2 ni? Yang ni ada markah so tolong buat dia elok. Job sheet 4.2. Ada soalan? Kamu masih bersama dengan saya? Kan saya bercakap seorang-seorang? Sir, Masih sir. Okey, masih alhamdulillah. Dia nak tanya apa? kalau saya dah terpatri, Mhm. saya buat 4 wayar. 4 tu ada satu wayar tu saya buat 5. So means kat situ ada 20 wayar yang setiap berbeza colour. You dah buat lah, sama lah macam contoh saya, tapi you buat banyak. Saya gunakan 4 wire tu, tapi satu wire saya buat 5. You hantar gambar kat saya kejap lagi boleh? Saya dah hantar dah dekat Sir tu. Bila hantar? Tengah loading. Tengah loading, sekejap saya check. Tak ada pun. Okey, baru masuk. Okey, kejap. 7945983 tu Sebab Siapa tu? saya pateri atas tapi atas tu dia punya board tu dah cair sebab lama sangat. So saya pateri yang kat tengah tu. Awak ni yang tadi, yang hantar gambar kat saya tadi tu. Tak terima ni saya buat balik. Okey, yang you buat ni kan? Okey, saya terima lah you buat, tapi you sambung ke habis lah. Yang atas biru tu kan? Atas biru yang hitam dengan merah tu you sambung lagi lah Boleh tak? Atas biru, sebelah merah dengan sebelah hitam tu you sambung lagi lah, 4 baris, 5 baris tu. 5 wire lagi, faham tak? Faham sir. Faham tak faham ni? Faham? So, Jelas kiranya yang lagi ruangan yang bawah merah dengan bawah hitam tu saya nak suruh saya tambah ke macam mana tu? Ya, tambah. Sekarang ni kuning dengan biru kan? Sir. Merah sebelah dia kosong kan?
Kosong. Hitam sebelah dia kosong. So bagilah nampak 2. Okay, faham. Faham Warna tak kisah kan, sir? Benda tak kisah. Okay, sir. Okay, you dah solder. You buat dia nampak tu cantik lah tu. Nampak cantik, cuma ada lah sedikit sebanyak tu nampak. Dia macam ular sikit lah kan. Tak apa, itu saya betulkan. Nanti buka balik, luruskan cantik-cantik, tak ada masalah. Dah okey ni. Cuma yang kuning yang belah kiri pertama tu aurat dia nampak banyak sikit lah. Tak apa, sir. Okay, nanti saya betulkan. Takut kabel kamu tak cukup lah nanti. Saya dah beli dah dekat Shopee. Okey. So okey, cantik. Bagus. Sorry saya sebab dah ikut. Sekejap saya tengok solder awak pula. Solder nampak cantik. Bagus. Saya nampak okey lah. Saya nampak kat sini okey lah. Puas hati lah tengok. Pernah solder ke sebelum ni? Pernah. Saya pernah kerja dekat kilang. Patutlah. Kalau orang tak biasa tak jadi macam ni. Okey, cantik. Good. Tak ada masalah. Okey. Siapa nak belajar boleh belajar. Saya tak tahu nama dia siapa tadi. Nama apa? Nurul Aini. Siapa nak belajar dengan dia. Awak kelas mana? L2B. L2B. Kamu boleh menuntut kat dia. Cantik dia buat. Kan. Jangan bagi gambar kat dia orang. Tapi nak bagi gambar boleh tak? Bagi gambar yang dia solder tu cantik dia bagi tunjuk kat dia orang. Tak ada masalah. Okey, ada soalan lagi? Okey, settle. Lepas tu kita ada dua projek ni. Projek Stripe board ni ada 2. Dia terbalik nama dia. Saya tengok nota ni macam yang pelik je. Dia tulis Stripe board tapi dalam tu breadboard. Kita tengok contoh Dia kata ni Stripe board kan. 4.3A Stripe board. Tapi dalam dia breadboard. Tu nampak dia breadboard. saya duduk tengok agak tadi. Nak ngajar kamu dah study ke? Kamu boleh main belasah je. Dia bagi apa? Dia bagi straight board kan? Dia bagi straight board. So kamu potonglah kat sini, kamu ubah sikit. Salah dia. Ni kat sini. Circle construction, breadboard ni potong, tuliskan. Saya nak try padam tak boleh sebab saya dah dapat dalam bentuk PDF tu kan. Saya tak boleh nak modify. Saya tak boleh nak modify. Saya cuba tak nak modify. Boleh potong ni Potong nama breadboard ni letak straight board. Boleh? Boleh? Hello? Ada tak? Ada orang tak? Boleh sir. Boleh. Kamu jawab, tolonglah jawab. Kalau kamu tak jawab, saya pening kepala. Saya takut saya cakap seorang-seorang ni. Nak tengok respon je. Okey, yang ini. Okey. Saya dah baca dah tadi. Saya baca semua ni. Pagi tadi saya dah settle dah. So, dia ada 2 projek kat sini sebenarnya. Dia ada exercise 1 dengan exercise 2. Okey. Ni ada exercise mana dia. Okey, ni exercise 1. Ini exercise 1. Yang bawah ni exercise 2. Exercise tu tak perlu buat sebab exercise tu ni komponen ni tak bagi. Dia tak bagilah. Tapi saya rasa komponen yang ni ada. Komponen yang ni semua ada. So kalau kamu tengok kat atas, dia ada 2 Okey. Dark sensor ni kan. Projek sebenarnya ni. Ni projek. Jangan buat mini projek pakai yang ni pula ini dah ada dah tak mahu. Okey, ni dark sensor. Dia bagi kamu relay. Relay ada kan? Setiap orang ada relay. You check balik nanti You check balik relay nang board. Sebab saya punya list barang yang saya bagi kat kamu tu saya dah hilang sebab handphone saya rosak. Saya dah ganti handphone lain. So kalau student, mana-mana student yang masih ada lagi simpan senarai barang yang saya hantar kat awak tu kan. Yang saya bagi list barang yang dibagi tu, kamu tolong hantar balik kat saya. Saya punya tu dah hilang lah. So kamu cek balik kamu punya barang tu komponen. Kamu ada relay 6 volt sebiji, resistor 1 kilo ohm 1, resistor 470 ohm ada 3, diode IN4001 ada 1, lampu LED dia bagi warna hijau 1, warna merah 1, lepas tu dia akan bagi kamu transistor BC5472 2. Lepas tu dia bagi LDR 1. Apa maksud LDR? Light Dependent Resistance. So dia kalau kita tutup dia dah macam cermin kat atas tu. Ataupun tak ada cermin, dia ada cermin kecil je.
Kalau kita tutup dia lampu padam, kalau kita buka lampu merah, contoh dia ada dua. Satu cerah, satu gelap. Yang bawah ni tak payah Yang item British Siren ni kita tak buat. Kalau kamu nak buat, kamu buat sendiri, kamu belilah barang-barang ni, kamu jadikan dia kamu punya mini project. Seorang je lah boleh buat. Nasib lah siapa nak buat. Tapi circuit dah ada. Circuit pun dah ada tu. Circuit dah ada. Circuit dah ada. So, nak buat pandai-pandai lah. So, kamu gunakan kamu punya straight board. Bukan breadboard bukan breadboard, straight board. Straight board kamu kan sesuai bahagi dua tadi kan. Satu kamu dah buat wire yang lurus tu. So yang kedua, yang lebih tu kita buat yang ini. Kita buat yang ini. Sebelum kamu buat yang ini, sebelum kamu sambung dekat kamu punya straight board, dengar sebelum kamu sambung ke kamu punya straight board, you buat dalam straight board punya borang tu, straight board punya apa yang template tu kan. Betul tak? Tahu tak template dia? Template yang macam kita buat hari tu lah, yang 4 point berapa tu, 4.1 tu kan. Ada kan template dia kan. So you buat dalam tu dulu, you buat dalam tu, you puas hati betul-betul, baru you sambung ke straight board. Faham? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh sir. Okey, jangan terus buat atas straight board. Kamu lukis dulu atas template straight board tu. Lukis dulu, kamu labelkan A, B, C, D ni saya kata tadi tu. You sambung elok-elok. Lepas tu baru you sambung dekat straight board. Okey, yang ni tak perlu buat ni straight board ni ada. So you lukis dulu kat sini. You lukis dulu kat sini straight board ni, benda ni. Circuit ni you ubah buat dalam bentuk kat sini kat straight board, dah siap. Lepas tu baru you buat atas straight board yang original, straight board kamu yang balance tu lah, yang balance. Okey, habis tu 4 point berapa tu, job sheet 4.3 settle ada soalan? Siapa nak tanya? Ada nak tanya soalan? Tak ada sir. Tak ada. Semua tak ada Okey, so 4.3 settle. Saya rasa saya terang dah habis jelas dah Yang 4.4 ni you ubah straight board, jadikan dia breadboard. Breadboard. Yang ni pun you kena buat, tapi yang ni you buat atas breadboard. Benda yang sama, komponen yang sama. Jadi buat atas breadboard dulu, baru buat atas straight board So dia terbalik sebenarnya ni. Kan tak apalah. You buat atas breadboard dulu ni dah potong dah jadi breadboard So jadi breadboard. So you buat atas breadboard, buat komponen yang sama. You buat atas breadboard dulu. Kan benda yang sama. Circuit yang sama. You buat atas breadboard dulu. You lukis atas breadboard. Lepas tu you pasang ke dalam breadboard. Sebab breadboard tak payah solder. You pasang komponen tu semua siap. You sambung bateri, you tengok dia menyala tak menyala. Dia akan jadi macam ni Sebab dia LDR kan. Dia light dependent resistant. Jadi lampu ni lampu LED kamu ni yang ada warna merah ke warna hijau, dia bagi saya tak ingat lah. Dia tak guna satu je. Guna satu je. Dia bagi awak dua. Tak apalah. So awak letak lampu kat sini, LED ni. Bila sambung, dia macam ni. Bila kamu sambung bateri, kalau yang ini cerah, kalau cerah lampu dia tak menyala tau. Saya kecilkan sikit boleh. Saya nak terang. Okay. Bila contoh gini kan, LDR ni atas dia macam cermin tu tau. Macam dengan kecil je halus je ni benda ni. So, kalau kamu tutup dengan tangan, dia jadi gelap lampu ni akan menyala. Kalau kamu alihkan tangan kamu, lampu ni akan padam. Faham tak? Faham konsep dia? Kamu nak tahu projek kamu tu jadi tak jadi lepas kamu sambung semua ni. Kalau kamu dah sambung dia secara betul, semuanya okey, cara sambungan betul, kamu tahu kat mana emitter, kat mana kolektor pun semua tu, kamu study lah emitter kolektor ni bila nak ukur dia, nak macam nak tahu dia punya base,
mana dia punya emitter, mana dia punya collector tu. So kita kena tahulah betul-betul kaki mana kalau awak silap sambung tak jadi kan. Yang ni kalau you susah sangat, kalau you tak tahu cara nak ukur BC547 ini dua transistor transistor. Biasanya dekat sini base, kat bawah ni base, dekat ni emitter, dekat sini collector kan. So ada 3. Jadi kalau kamu tak tahu sangat mana kaki emitter, kaki base sebab dekat komponen tu tak tulis. So you boleh Google You cari transistor BC547, you Google, nanti you boleh tengok dekat situ dalam dia bagi tahu. Dia 3 kaki kan, 3 kaki sebaris kan, dia akan bagi tahu. Kaki kiri apa dia, kaki tengah apa dia, kaki kanan apa dia akan bagi tahu. Kan. So senang je lah kalau awak tak tahu nak ukur. Kalau awak nak ukur boleh, macam nak tahu emitter, macam nak tahu base, macam collector, kamu boleh gunakan multimeter kamu boleh ukur, kamu boleh tahu mana emitter, mana base, mana collector. Sebab kita dah belajar macam mana kita nak ukur emitter, base, collector kan. Naik sebelah kiri, naik sebelah kanan, semua tu kita dah belajar. You buka nota balik, you cari macam mana nak ukur dia. Tak tahu sangat, you buka Google, how to identify pin for base, emitter and collector for BC547 transistor. Nanti dia akan tunjuk kat kamu. Faham? So, bila kamu dah sambung semua betul, kalau sambungan kamu semuanya betul, kamu bagi supply, kamu tutup saja LDR ni dengan tangan kamu, bagi terlindung, lampu ni akan menyala. Bila kamu gerakkan tangan kamu keluar, dia kena cahaya cerah, so lampu ni akan padam. Contohnya gitulah. Itu maknanya jadilah tu. Kalau tak perlu tanya saya lah. Kami buat ni jadi ke tak jadi? Kalau kamu letak tutup tangan kamu dekat LDR ni, lampu tak menyala. Kamu letak tangan tak menyala, kamu alih tangan tak menyala, semua tak menyala, tak jadilah tu. Fikirlah macam mana nak buat bagi jadi balik. Kan, sambungan tak betul ke, apa ke, tak apalah sebab dia breadboard kan. Breadboard kita belum solder. So bila kita belum solder, tak ada masalah, kita boleh cabut-cabut dia. Kita boleh cuba, tapi salah cuba, boleh terbakar komponen dia, boleh rosak komponen. So tak ada komponen nanti. Contoh dengan transistor ni dengan diode ni, kalau awak salah sambung terbalik, kadang-kadang bila kamu cuba banyak kali, dia akan terbakar sampai bila-bila pun tak akan menyala. So kena jaga-jaga lah. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada sir. Tak ada So alamak kecil sangat. So kamu buat job sheet yang ni dululah, baru buat yang strapboard Yang penting buat yang breadboard dululah. Breadboard dulu, sebab breadboard tak perlu solder. Strapboard kena solder, kita nak guna komponen yang sama. Nanti bila dah buat breadboard, dah siap, dah function, semua ni you kena ambil gambar. Kalau you nak rakam video daripada awal you buat sampai habis, you boleh buat you rakam video pun boleh, you ambil gambar pun kena, video pun boleh, semua boleh, tak ada masalah. Sebab kita nak approve kata you buat benda tu. Okay, clear? So you simpan sebagai bukti, sebab you tak tahu nanti kalau you balik ke sini, walaupun you balik ke sini kadang-kadang you buat sampai tak jadi kan, terrosak. Contoh macam dengan breadboard, bila you buat siap, you dah cabut you buat strapboard. So bukti breadboard tak ada, nanti dia orang cakap kenapa tak ambil gambar, kenapa tak ada maklumat apa-apa, semua nanti susah kita nak jawab. So benda-benda ni you kena settle kan, daripada job sheet 4.0 sampai ke 4.4 ni, daripada awal yang saya cerita tadi, semuanya you kena settle by this month. Dalam masa bulan 8 ni. You kena selesaikan dalam bulan 8 ni. So bulan 9 kalau you masuk sini, kalau you jadi masuklah bulan 9, you akan belajar benda lain pula, wiring lagi dengan welding apa semua tu. Okay, you kena mula buat daripada sekarang. Sekali dengan mini project tu. Mini project pun sama. Cumanya kalau kata ada benda-benda yang tertinggal sedikit sebanyak tu, you boleh balik ke sini nanti you boleh buat, tak ada masalah. Sebab you punya pengajian kan ditambah 8 minggu. 8 minggu tu maknanya you akan tamat Disember. Sepatutnya you tamat Oktober.
Sepatutnya you tamat Oktober tapi you punya pengajian telah ditambah hingga ke Disember. Sesi awak menjadi sesi Mei Disember. Mei Disember tu saya tak tahulah macam mana nak settle tu, tambah lagi 2 minggu, 8 minggu, 2 bulan tu tambah belajar tu. So you make sure you buat lah, jangan you tunggu you tunggu semua benda you tak buat, nanti dah tiba-tiba awak tak boleh datang ke sini, nanti you akan menangis kesorangan. Kan, you akan menangis kesorangan. Kalau you jadi balik ke sini, Alhamdulillah tak ada masalah. Kalau kata in case kita ada masalah tak siap, kita boleh bantu dalam bengkel. You boleh buat bengkel kat sini, saya boleh bantu kamu untuk selesaikan kamu punya masalah. Tapi the problem is that kalau you tak balik ke sini, bila you tak balik ke sini, katalah kalau tengok kes pun makin tinggi, hari ni pun meninggal 360 orang, banyak tu meninggal. So saya pun risau, saya pun tak berani keluar, tak pergi mana-mana pun, duduk rumah je. Turun pergi office pun sekejap-sekejap. Kalau saya keluar beli barang pun seminggu sekali saja. Walaupun saya dah dapat 2 dos. Awak dah dapat 2 dos ke belum? 1 dos ke belum? Dapat belum? Semalam ada dia orang bagi, semalam ke hari ni ada orang bagi link suruh isi kan? You dah isi ke belum? Dah. Dah isi. Kalau siapa yang dah ambil tolong isi. Sebab dia orang tengah check siapa yang dah dapat, siapa yang dah dapat. Sebab itu akan menjadikan salah satu faktor jugalah untuk dia nak panggil kamu masuk semula ke KTM ni, balik ke sini lah. Kan? Sebab kalau tak ada vaksin memang susah lah nak biarkan kamu masuk. Ini bahaya. Staff kita 100% dah settle. Staff yang mengajar kat sini ke, tak kira yang tak mengajar ke, yang mengajar ke, technician ke, siapa ke yang bekerja dekat sini, semuanya dah settle. Family pun dah settle. Maknanya staff tu kalau dia lelaki, mana bini dia, wife dia dah settle. Kalau dia wife, mana husband dia dah settle. Kalau anak dia umur 18 ke atas pun dah settle. Macam saya, anak saya 3 orang dah selesai. Yang umur 18 ke atas lah. So dia orang dah bagilah. Memang sebab kita KTM Redang ni menjadi pusat pemberian vaksin kan dekat Dewan kita tu. Kalau siapa yang orang Bukit Gambir, Sangkak ni tahulah kat mana KTM Redang. Kalau dia lalu tu nampaklah kita ni jadi pusat pemberian vaksin PPV hari-hari 2-3 ribu orang. Daripada 15 hari bulan hari tu sampailah bila tak tahu. So ramailah yang masuk ke KTM hari-hari. So kita ambil kesempatan, staff dengan anak-anak staff semua dah ambil lah. So maknanya tunggu kamu je lah. So kalau kamu tak dapat, kamu tolong bagi tahu. Tak dapat lagi, insyaAllah dia orang akan uruskan nanti. Okey, itu sahaja daripada saya hari ni. Dah pukul 10 lah hari ni. Tak apa, kita lewat sikit tak apa hari ni. Janji saya punya bahagian 4 tu saya dah settle lah. Berkenaan dengan job 4, saya dah settle dengan kamu 4.0. Kamu tolong settle. 4.1 saya buat. Kamu tengok lukis saja. Tak perlu buat apa-apa, lukis saja, ikut je. 4.2 kita gunakan strapboard. Kita gunakan strapboard untuk buat wire tadi. 4.4 kita gunakan breadboard. 4.5 kita gunakan strapboard, benda yang sama. Kita gunakan komponen yang sama. So settle settle. Ada soalan tak? Tak ada sir. Seorang je, Hasbi seorang je yang rajin cakap. Tak ada sir. Marah. Merajuk tu. Siapa tu? Nazrin Tak ada lah. Okay. Siapa yang ada soalan, boleh tanya soalan saya sekarang. Sebab kita akan jumpa balik pada hari Ahad depan. Hari Selasa tak ada kelas, cuti kan? Awal Muharram. Kita boleh berehat. Ya? Nurul Ain okey? Saya panggil nama. Saya panggil nama dah seorang-seorang sikit. Okay. Hanan okey Hanan? Hanan okey. Siapa lagi? Syed. Syed lama tak tengok. Big bro. Syed okey Syed? Okey sir. Ada. Kita buat jelangkak sama, kita panggil nama, tengok ada respon tak. Hasan Al-Basri.
Kalau tak ada respon tu saya anggap tak ada lah tu. Hasan Al-Basri tak ada, nampak. Alia Nadirah. Yes, sir. Okey, ada. Ya, saya. Saya siapa tu? Hasan ada. Hasan, okey. Hasan dah. Fatin Ifah. Fatin Ifah Farzana. Fatin Ifah Farzana. Buka kamera sikit mana Fatin? Tak dengar, tak nampak. Nak tengok tak? Betul ke? Kau duduk kedai makan kau? Kau duduk tidur baring kau? Mana kamera tak nampak pun? Fatin Ifah Farzana. Dia tak buka kamera pun? Oh, senyap tu Senyap tu Saya spot check yang ni siapa yang ada dah. Syazrin. Radio 2A Syazrin. Yes, sir. Ada? Tak nak buka kamera tak? Tak nak, tak akan tuduh. Amboi. Muhammad Haikal. Yes, sir. Ada. Tak nak buka kamera tak? Tak pakai tudung tak? Aini. R2B Aini. Saya, sir. Ada? Ada. Ya. Muhammad Hafiz R2B. Ada je. Oi, tidur ke? Ada lagi. Tak tidur lagi Siapa R2B je semua ni? Tak ada R2 ni tak ada. Semua R2B je ni. Tu. Muhammad Nazmi. Ada? L2B. Ada saya. Berdengung. Nur Syuhada. Lab 2B Nur Syuhada. Ada, sir. Ada. Okey, tu saya ada test tu kira separuhnya sebahagiannya adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah. Yes, sir. Ada. Raja apa? Raja Nur Aina. Ada, sir. Ada. Tu yang Sarawak tu, apa nama dia Sarawak tu? Lupa dah. Florin. Saya. Florin ada? Ada, sir. Ada. Ada. Florin ada. Okey tu. Saya dah jelangkak sama sebahagiannya. Ada, Alhamdulillah. So, itu saja. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya tamatkan kat sini je lah hari ni. Okey. Nak WhatsApp saya boleh, tak ada masalah. WhatsApp saya. Tapi dah lengkap lah, tak nama Tak nama. Kalau tak nama dapat blue tick saja. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, sir. Thank you, sir.